Okey, so kita sambung dengan tajuk akaun kawalan belum terima. Yang macam saya dah bagi, inilah inovasi yang saya buat untuk pelajar saya, iaitu untuk tajuk akaun kawalan belum terima kaedah MyBob. Okey, yang mana step pertama, pelajar perlu menulis akronim sebelah debit dulu. Ulang 4 kali, yang mana Bob jual feri besar dan baju besar. Besar yang akhir ini perlu diselangkan, anggaplah selepas jumlah besar. Okey. So ni belah debit. Okey, ulang 4 kali. Bob jual feri besar dan baju besar. Okey, step yang kedua, pelajar mesti menulis akronim sebelah kredit pula. Okey, akaun kawalan belum terima, ada belah debit, ada belah kredit. Bob pulang balik dan hantar kembali baju besar. Sekali lagi, besar yang ni adalah selepas jumlah besar. Okey. Bob pulang balik dan hantar kembali baju besar. Tadi Bob jual feri besar dan baju besar, belah debit. Belah kredit, Bob pulang balik dan hantar kembali baju besar. Okey. So kita cuba jawab soalan ni. So perkara pertama, okey, kita pun tengoklah soalan ni adalah di buku teks muka surat 186. Okey, buku teks saya 4 186, soalan nombor 3, iaitu maklumat berikut diperolehi daripada perniagaan rubiah seorang pembekal jus buah-buahan. Yang penting maklumat nombor-nombor ini tak kisah mana lagi lah ya. Yang betul-betul soalan ialah ni di sini. Anda dikehendaki menyediakan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Apabila anda nampak sahaja satu arahan anda dikehendaki menyediakan, maknanya kita bukalah format dia. Perkara pertama ialah buka format. Buka format ini seperti yang kita tengok inovasi tadilah, ya. So tarikh iaitu tahun iaitu 2016. Betul ya? Tahun 2016. Januari 1. Okey. So kita mula dengan Bob jual feri besar dan baju besar. Besar itu jumlah bawah. Okey. Belah debit. Belah kreditnya tahun 2016 juga. Okey, bulannya Januari 1. Okey. Belah debitnya Bob. Bob apa? Bob pulang apa? Bob belah kredit. Apa dia? Yang kita dah hafal belah kredit. Bob pulang balik dan hantar kembali. Bob pulang balik dan hantar kembali baju besar. Besar di sudut bawah. Okey. Bob pulang balik dan hantar kembali baju besar. Bob jual feri besar dan baju besar. Okey. B yang pertama ini adalah baki BB. Okey. J ini adalah jualan. F ini adalah faedah. Okey, faedah. Okey. B ini apa? B. Ya, bank. Itu CTL. Cek tak laku. Ini adalah diskaun. Diskaun diberi. Dibatalkan. Okey, diskaun diberi, dibatalkan. Diskaun diberi, dibatalkan. Okey. Lepas tu B di sini baki HB. Bawah ini adalah baki BB. Okey. Di sini akan ada belah kredit baki BB. Baki BB. Okey, baki BB. Baki BB ini adalah pulangan. Pulangan jualan ke pulangan bilian? Yes, pulangan
jualan. Okey. Pulangan jualan. Ini apa ni B? Bank. Bank apa? Penerimaan. Maksudnya kita ada terima duit. Akaun belum terima kita bayar. Diskaun diberi. Okey. H ini adalah hutang lapuk. Mana-mana yang meninggal dunia, kita anggap hutang lapuk. Apa itu kontra? K ini adalah kontra. Kontra ada diterangkan di buku teks muka surat 174. Okay. Kontra merupakan pindahan daripada leja jualan ke leja belian atau sebaliknya. Kontra hanya akan berlaku jika sesebuah perniagaan menjual dan membeli secara kredit dengan peniaga yang sama. Hutang yang wujud akan diselesaikan melalui catatan kontra. Maksudnya, dia sama-sama berhutang. A ambil barang di kedai B, B pun ambil barang di kedai A. So, bila A berhutang dengan B, B berhutang dengan A, so dia ada langsai hutang sesama hutang dia. Contohlah macam kita bagi pinjam duit kat kawan, kan? Dia pinjam duit kita RM10. Esok kita perlukan duit RM5. Kita pun pinjam duit dia pula RM5. So, dia kena bayar RM10 ke RM5? Pandai, RM5 sahaja. RM5 lagi tu hapus kira sama-sama hutang. Itulah kontra. Jelas? Okey. So, kontra boleh berlaku apabila ada perkataan pindahan leja jualan ke leja belian ke. Ikutlah, ada perkataan pindahan je, ia adalah kontra. Berlaku sesama-sama orang individu perniagaan yang sama. Okey, tak boleh lah berhutang dengan C tapi nak kontra dengan B. Tak boleh lah, kan? Okey, B yang sini adalah baki HB. B bawah ini adalah baki B, baki BB. Okey, jelas kat situ? Okey. So di sini kita dah dapat makluman pasal akaun kawalan belum terima. Ini adalah format akaun kawalan belum terima. Okey. Format akaun belum bayar ni dia lebih kurang lah. Saya boleh katakan akaun belum bayar ini, kalau kita ingat akaun belum terima, kita boleh buat akaun belum bayar. Dia apa yang berada di sebelah debit akaun kawalan belum terima akan berada di sebelah kredit akaun belum bayar. Dia silang. Tapi ada item yang tak akan ada dalam akaun belum bayar. Akaun kawalan belum bayar ni maksudnya kita berhutang dengan orang. Betul? Kita belum bayar duit orang. Okey? So, tarikh dia 2016 juga. 2016. Bulannya Januari 1, kan? Okey. Januari ni 2016. Januari 1 juga. Okey. So, sekarang ni. Okey, sekarang ialah apa yang duk belah debit akaun kawalan belum terima, dia akan duk belah kredit akaun belum bayar. So, ia ada baki BB di sini. Okey. Jualan bila akaun belum bayar, dia akan jadi belian. Akan ada faedah. Sama je. Dia tak akan ada bank CTL. Tidak akan ada cek tak layan. Sebab apa? Cek tak layan ini maksud dia, orang yang membayar hutang tu bagi cek yang tak ada nilai. So sekarang bila akaun kawalan belum bayar, maknanya kita yang memberi cek pada orang. Betul? Takkanlah kita nak bagi cek yang kosong. Malulah, kan? So diskaun diberi dibatalkan pun tak wujud. CTL tak ada, diskaun diberi dibatalkan pun tak ada. Terus kepada baki HB. Belah kredit akaun belum bayar. Okey? Akaun belum bayar belah debit, rujuk akaun belum bayar belah kredit. Okey, dia ada baki BB. Lepas tu di situ ada pulangan jualan. Di sini akan jadi pulangan. Ya, pandai. Belian. Di situ ada bank penerimaan. Di sini akan ada bank pembayaran. Betul lah, kita bayar kan? Takkan nak terima duit pula. Nak? Okey, next. Apa lagi? Discount.
diterima. Kalau di situ diberi, di sini diterima. Hutang lapuk takkan wujud. Sebab apa hutang lapuk? Hutang lapuk adalah orang yang berhutang meninggal dunia. So kalau akaun belum bayar, siapa yang berhutang sekarang? Kita kan? Kita pula yang meninggal dunia. Oh, tidak. Kan? Kontra. Lepas tu, lepas kontra adalah baki HB. Selang sebaris, buatlah baki BB. Kenapa selang sebaris? Untuk jumlah besar. Baki BB ada dua-dua. Okey. Itu adalah format. Okey, itu adalah format untuk akaun kawalan belum bayar. So, tibalah masanya kita pun tengok soalan. Format dah settle, baru boleh tengok soalan. Baru layak tengok nombor-nombor ni. Okey. Sekarang dia kata baki debit ledger jualan. Bila dia sebut ledger jualan, ABT. Semua nombor ini yang ada sebut ledger jualan, dia akan duduk di akaun kawalan belum terima. Okey. Kalau yang dia sebut ledger belian, dia akan duduk di akaun kawalan belum bayar. So kita patuh pada debit dia, kredit dia. Dia kata apa? Baki debit ledger jualan. So maknanya ledger jualan kita pergi akaun kawalan belum terima, pergi belah mana? Belah debit. Sebab dia sebut baki debit. So kita pun tulis 2340. Baki kredit ledger jualan 240. Kenapa ada baki debit? Kenapa ada baki kredit? Okey, dengar Baki debit apabila ada lagi baki yang lepas tak dibayar sebanyak ataupun kita belum terima duit dia 2340. Itu normal. Akaun kawalan belum terima berbaki belah debit itu sangat normal. Okey. Kenapa dia berlaku baki debit baki kredit 240? Baki kredit 240 seolah-olah kita berhutang dengan dia pula. Bila dia dah langsai semua hutang dia, tiba-tiba ada barang rosak. Okey? So, kita patut pulangkan duit dia sebanyak 240. Sebab dia dah langsai hutang dia. Baru dia buat pulangan jualan. Okey? So, inilah cerita dia. Kenapa wujudnya baki belah kredit. Okey. Next. Maklumat apa dia sebut? Baki debit ledger belian. Bila sebut ledger belian, kita pergi akaun kawalan belum bayar. Dia kata baki debit. So, kita pergi belah debit. 150. Okay. Next, dia kata baki kredit sebanyak 4560. Seterusnya, apa maklumat yang dia bagi? Jualan kredit. Jualan kredit di sini. Di sini. Iaitu di akaun kawalan belum terima. Itu adalah jualan kredit. Okay. 10860. Jualan tunai, abaikan dulu. Yang sini, akaun kawalan ni fungsi dia untuk mengira jualan dan juga jualan kredit dan juga baki akhir akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Belian kredit dia kat sini, dekat akaun kawalan belum bayar. Sebanyak berapa belian kredit? Belian kredit sebanyak berapa tu? Belian kredit 5460, betul ya? 5460. Kok saya salah ambil je ni? 5460. Next, pulangan masuk. Pulangan masuk, pulangan jualan ke pulangan belian? Pulangan barang rosak masuk ke kedai. Pandai. Pulangan jualan. Sebab kita dah jual, tiba-tiba masuk balik ke kedai kita. Pulangan masuk 230. Pulangan keluar, pulangan belian. Pulangan yang keluar daripada kedai. So, masa kita beli, kita buat masuk. Masa kita nak pulangkan dia, kita keluarkan dari kedai. Okey. Berapa tu? 450. Betul ya? 450 ya. Pulangan keluar. Okey. 450. Okey, next. Menerima cek. Daripada akaun belum terima 8650. Menerima cek. Maksudnya, bila sebut cek, ia adalah butiran bank. So, dalam akaun kawalan ni ada tak perkataan bank? Bank penerimaan. Yes. Termasuk hutang lapuk terpulih. Maknanya kita kena tolak dulu. So, 8650 tolak 400. Dapat 8250. Itu adalah
bank penerimaan. Kontra. So letaklah kat kontra. 540. Akaun kawalan belum bayar pun ada kontra. Kita tulis juga 540, nilai yang sama. Kalau pindahan ni atau kontra ni tiga kalilah kita buat. Okey. Hutang lapuk. Kita pergi dekat hutang lapuk. Letak dekat hutang lapuk. Sebanyak 720. Okey. Diskaun diberi. Letak dekat diskaun diberi. Berapa? Diskaun diberi. 240. Betul. Diskaun diterima. Berapa diskaun diterima? 450. Okey, next. Charge angkutan oleh pembekal. Bila dia sebut pembekal, akaun belum bayar. Charge ni macam faedah lah. Okey. Faedah juga. Okey. Faedah ataupun charge pengangkutan pun boleh. So, 330. Kita boleh tulis dekat sini. Faedah atau charge. Boleh. Ataupun kita nak buat item baru. Boleh. Kita terus buat bawah ni. Boleh je. Nak buat bawah ni kan. Kan sebab ada kosong lagi. So, kita bolehlah buat charge kat sini. 330. Boleh. Okay, next. Faedah dikenakan kepada akaun belum terima. So, pergi dekat akaun kawalan belum terima, cari faedah. Berapa? Faedah yang dikenakan 210. Okey, next. Cek yang diterima daripada akaun belum terima tak dilayan. Ini adalah CTL. So, letak kat CTL. Berapa? 670. Diskaun diberi dibatalkan. Ubur kat diskaun diberi dibatalkan. 60. Tu dia. Okey, habis. Next, dia bagi pula baki debit. Ini Februari 1 kan. Februari 1 duduk sini. Baki BB bawah. Maknanya, dia bagi apa maklumat bawah itu adalah baki BB bawah. Februari 1 kat bawah. So, dia kata apa? Ledger belian. Bila sebut ledger belian, akaun belum bayar ke akaun belum terima? Pandai, akaun belum bayar. Dia kata baki debit. So, pergilah debit. Tulis 130. Okey. Bila baki BB ada 130, kita pun kena tulis dekat sini. Dia silang kan? Baki BB ni adalah hak milik baki HB atas ni. Dia silang. Yang sini mesti sama dengan yang duk sini. Dia mesti sama. Kawasan ni. Kawasan ni mesti sama. Sini mesti 130 juga. Tulislah. Sebab apa kena tulis? Sebab kita nak kira jumlah besar, wajib termasuk hak ni. Next, baki kredit ledger jualan. Bila sebut ledger jualan, dia adalah akaun kawalan belum terima. Baki BB, baki kredit. Baki BB belah kredit 256. So, bila sini baki BB dia mesti sama dengan yang atas. So, mesti ada juga 256 di sini. Dia mesti samalah sebab baki BB itu adalah hak milik baki HB ke atas. Ini adalah Februari 1. Tu dia. So, apa kita kena buat sekarang soalannya? Dia nak tahu di sini berapa. Kawasan ni berapa ni? Kawasan ni. Berapa kawasan ni? Ni kawasan ni. Okey. Di sini tanda soal ni. Kawasan ni dengan kawasan ni. Dia nak tahu. Dua ni, dia nak tahu berapa jumlah dia. Ini soalan dia ni. Ini yang kita kena kira. Okay. So, macam biasa, kita nak imbangkan akaun dia. Kita akan tengok belah yang banyak. Kita akan tekan calculator belah yang banyak. So, belah debit, akaun kawalan belum terima, belah debit lebih banyak. Betul? So, tekan calculator. Ambil calculator, tekan 2340 tambah 10860 tambah 2210 670 tambah 60 tambah 256. Dapat total 14396. So, belah sana pun mesti dapat jumlah yang sama. 14396. Kita pun tolak belah sikit. Tolak 240. Tolak 230. Tolak 8250.
tolak 240, tolak 720, tolak 540. Sama dengan di sini X-nya adalah 4176. 4176. Yang ini kita nak cari ni. So DCD pun akan jadi 4176. Sama. Betul tak jawapan dalam buku tab 4176? Yes, betul. Okay. Apa perlu dibuat untuk akaun kawalan belum bayar? Samalah. Okay. Dia mencari di sini. X ataupun dekat sini dia tanda soal. Berapa kau punya baki akhir untuk akaun kawalan belum bayar? So macam mana nak buat? Kita nak kena imbangkan. Tengok mana belah yang banyak. Yes, belah kredit lebih banyak. So kita tekan kalkulator belah kredit. 4560 tambah 5460 tambah 330 tambah 130. Dapat 10480. So belah ni pun akan dapat 10480. Tolak belah sikit. Tolak 150. Tolak 450. Tolak 450. Tolak 540. Dapat 8890. 8890. Dekat sini. So dapatlah dia punya baki HB. Baki HB sama dengan baki BB sini. 8890. Boleh? Okey. Itu sahaja cara nak jawab akaun kawalan belum bayar jika maklumat sebegini diberi. Selamat ulang kaji.